Mana saya boleh baca? Sampai ada Faridah buat pinjam tu. Oh, Faridah. Kita bawa penawar. Nak ke? Siapa ada Faridah pinjam? Boleh? Jawi ke Rumi ke? Tapi Jawi kita tak pandai baca sangat. Boleh. Dan nak Rumi nak Jawi. Rumi boleh baca, dia tak pandai Jawi. Ambil berkat Dr. Mu'ad yang kita, insyaAllah. Mata saya gabung pula ini tadi. Tengok saya kitab penawar. Tu tanda-tanda nak mati tu tak sedari. Kalau Jawi punya ni lah, Sidik. Sidik? Sidik. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Haji. Sifat Rasul Muka surat apa? 43. Dia baca insyaAllah baca. Pertama Sidik ni, kalau Jawi ni lah. Ingat lah. 41. Duduk datang. Baik. 41. Mengenal sifat-sifat para Rasul. Kitab Faridah. Kita buat kitab nama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Mengenal sifat-sifat Rasul ini ataupun dipanggil mengenal Rasul. Sebelum ini kita diajar oleh musannif mengenal Allah dengan makna mengetahui apakah sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan, apa supaya kita i'tiqadkan di dalam hati, mengetahui sifat yang mustahil bagi Tuhan agar kita sucikan hati kita daripada meletakkan sifat-sifat mustahil itu pada zat Allah, dan mengetahui sifat yang harus bagi Allah beserta dengan dalil-dalilnya. Lepas dah tu untuk mengenal Allah, lepas dah mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kenapa wajib mengenal Allah? Kerana dengan mengenal itu akan mempengaruhi ketakwaan hamba kepada Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengenal Allah, yang semakin dalam pengenalannya terhadap Allah, semakin tinggi pengetahuannya tentang Allah, maka semakin takutlah dia kepada Allah. Semakin kenal Allah, semakin malulah dia kepada Allah. Jadi faedah daripada ataupun kesan daripada pengenalan di dalam diri hamba terhadap Allah itulah yang akan mengubah keadaan dan kelakuan hamba itu beribadat. Dia akan bersungguh-sungguh mentaati sekalian perintah Allah yang zahir maupun yang batin. Dia bukan sekadar bersungguh-sungguh menjaga amalan zahir, tetapi dia juga akan bersungguh-sungguh menjaga amalan batinnya, amalan hatinya. Itu semua dipengaruhi. Mana pun betulnya. Mana tu? Betul tak mengenal sifat-sifat Rasul? Sebetulnya terbaca di mana ni? Dah habis berkenaan ni, Mu'tazilah apa semua ni. Betul sampai ni. Betul kan? Betul cik? Sini. Takut ni dekat surau Bukit Terendah. Bukit Terendah lagi awal, lagi lah bawah lagi. Itu dia orang majoriti kat sini cik. Macam undian kita kalah. InsyaAllah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, barang siapa yang mengenal Allah akan mempengaruhilah ketakwaannya kepada Allah. Makin kenal Allah, makin takut, makin malulah, makin gerunlah, makin merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana demikian akan menjadikan hamba itu hamba yang benar-benar taat kepada Allah. Sebab tu mengenal Allah tu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak mengenal Allah,
maksud mengetahui sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah, maka tidak akan ada di dalam hatinya rasa takut, rasa malu, rasa gerun, rasa hebat dan sebagainya. Oleh yang demikian, dia akan menjadi hamba yang tidak patuh kepada Allah kerana dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Dan lagi kata ulama, barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka amalannya ditolak oleh Allah. Siapa yang tak mengenal Allah, amalannya ditolak oleh Allah, tidak diterima solatnya, semayangnya, hajinya, umrah, walaupun dia buat amal. Baik, jadi malam ni musoneh nak mendekatkan kita pula kepada mengenal Rasul, kerana wajib di sisi orang yang beriman yakin kepada Allah supaya mereka boleh menerima apa sahaja undang-undang, peraturan, sempadan-sempadan, hudud-hudud yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia akan menjadi hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi hamba yang sentiasa redha dengan hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan percaya setiap apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu. Dan begitulah juga kenapa wajib mengenal Rasul, supaya mendatangkan keyakinan di dalam hati kita terhadap Rasul. Yakin dengan Rasul akan menjadikan seseorang hamba itu mempercayai apa sahaja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mempengaruhi amal ibadahnya. Baik, dan wajib bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam 4 perkara. Yang pertama, siddiq. Artinya erti siddiq, benar. Jadi mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah, sama ada yang nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran ataupun tidak, maka wajib mestilah mereka itu bersifat dengan siddiq, benar. Apa yang dimaksudkan benar? Benar yang bagaimana? Yang melayakkan mereka itu menjadi utusan Allah. Sifat benar yang macam mana? Kerana kita umat ni pun ada bersifat benar juga. Adakah sama sifat benar yang ada pada kita umat dengan sifat benar yang ada pada Rasul? Jawabnya tidak sama. Nama je sama benar, tapi hakikatnya sifat benar yang ada pada kita dengan Rasul tak sama. Kita tengok huraian dia. Jadi ini di antara perkara yang wajib kita i'tiqad dalam hati. Sungguh-sungguh kita meyakini Rasul itu benar. Jangan ragu, jangan sangsi, jangan syak, jangan berbolak-balik hati kita terhadap kebenaran Rasul. Barang siapa yang meragui kebenaran Rasul, maka dia tidak beriman dengan Rasul. Bila dia tak beriman dengan Rasul, maknanya dia tidak beriman dengan Allah. Kerana Allah memerintahkan kita beriman dengan Rasul. Jadi siapa tak beriman dengan apa yang Rasul khabarkan, siapa yang tak percaya yang Rasul tu benar, maksudnya dia tidak beriman dengan Rasul. Siapa tak beriman dengan Rasul, menunjukkan dia tidak beriman dengan Allah. Dia akan bersangkut, dia sangkut paut tu. Sebab tu orang yang menolak Rasul, dia menolak Allah. Orang anti hadis, contoh dia menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak percaya, maka kafir lah. Kufur lah dia. Baik, jadi benar pada sekalian perkataan mereka itu. Benar pada sekalian perkataan mereka itu, apa sahaja yang dituturkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, bukan sahaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalian Rasul. Sekalian Rasul, malah Nabi pun demikian. Jadi sifat siddiq ni ada pada Nabi, ada pada Rasul.
Nabi maksudnya mereka-mereka yang Allah lantik jadi Nabi, dan Allah Ta'ala menurunkan Allah Ta'ala menurunkan ilmu-ilmu yang tertentu, amal-amal yang tertentu untuk dilaksanakan oleh diri mereka sendiri, tidak diperintahkan supaya menyebarkan, mengajak umat. Itu Nabi. Adapun Rasul, Allah Ta'ala mewahyukan hukum hakam untuk mereka amalkan serta menyebarkan, mengajak manusia beramal. Itu Rasul. Jadi sama ada Nabi ataupun Rasul, wajiblah mereka itu bersifat dengan benar pada perkataan mereka itu. Apa sahaja yang dikhabarkan oleh mereka itu Rasul, sekalipun tidak sampai di pikiran kita, tak sampai di ilmu pikiran kita, wajib kita membenarkan perkara itu. Kerana Rasul ni mereka tidak bertutur kecuali wahyu daripada Allah. Walaupun dia cakap tentang benda yang kita tak boleh nak faham dengan akal fikiran kita, wajiblah kita membenarkan perkara itu. Jangan ikut logik. Jangan ikut logik, logik otak kita, jangan. Allah Ta'ala memerintah, Allah Ta'ala menyuruh sesuatu, Allah Ta'ala melarang sesuatu, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu bukan mengikut logik pemikiran manusia, tetapi mengikut ilmu pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Yang mana ilmu Allah Ta'ala tu maha luas, maha bijaksana ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Rasul ni sebagai wakil daripada Allah untuk menyampaikan apa-apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, hamba-hamba Allah ni. Mustahil kita boleh mengetahui apa yang Tuhan kehendak atas diri kita. Mustahil kita boleh mengetahui apa yang dilarang oleh Tuhan kepada kita. Mustahil kita tahu. Melainkan ada perantaraannya, iaitu para rasul. Di antaranya nama Tuhan yang menjadikan alam ini. Manusia tidak akan dapat mengetahui bahawasanya nama pencipta alam ini, 7 petala langit dan bumi ini, namanya Allah, kalau tidak dikhabarkan oleh para rasul. Siapa nak bagi tahu? Siapa nak bagi tahu kita yang pencipta ni namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya? Daripada mana kita nak ambil? Sebab itulah hikmah, di antara hikmah Allah Ta'ala membangkitkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, kita dapat mengetahui nama Tuhan yang sangat-sangat berbuat baik dengan kita, yang senantiasa memberi bantuan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita ni tak pernah sesaat pun terlepas daripada bantuan dan pertolongan Allah. Sebab itu wajib kita bersyukur. Allah Ta'ala tidak meminta kepada kita supaya membayar, tapi Allah minta kita bersyukur. Kalau nak bayar, bilioner pun takkan boleh bayar. Sebab terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala, pertolongan Allah. Sekarang ni berapa banyak kita sedang mengguna pakai nikmat Allah, akal fikiran, penglihatan, pendengaran, pernafasan, kesihatan, gerak diam, cahaya dan sebagainya. Bukankah ini anugerah Allah? Bukankah kita sedang ditolong oleh Allah ni? Kita duduk dalam pertolongan Allah. Maka sepatutnya sebagai seorang hamba yang waras, yang berakal, mestilah kita berterima kasih kepada orang yang banyak menolong kita. Kalau tidak, dipanggil kita ni orang yang tidak mengenal budi, ataupun tidak beradab, ataupun tidak berakhlak. Bukan hanya kepada Allah, bahkan sesama manusia pun. Kalau orang tu banyak tolong kita, banyak bantu kita, sepatutnya kita kena berterima kasih kepada dia. Itu sebagai adab. Dan bagaimana keadaan kita apabila seseorang itu banyak menolong, banyak membantu kita? Tentulah dalam hati kita ada perasaan kasih pada dia, sayang pada dia, seronok dengan dia, kerana dia terlalu banyak membantu kita. Jadi adakah di dalam hati kita hamba ini tidak merasa cinta kepada Allah?
sedangkan Allah Ta'ala lah yang hakikatnya menolong dan membantu kita. Cuma orang-orang yang datang kepada kita itu sebagai perantaraan sahaja, tetapi hakikatnya semuanya itu daripada Allah. Isteri tolong suami, suami tolong isteri, kawan-kawan dan sebagainya, itu perantaraan, yang mana hakikatnya semua itu daripada Allah. Maka wajiblah dalam hati kita ada perasaan cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, kerana Allah Ta'ala terlalu banyak memberi bantuan dan pertolongan kepada kita. Wajiblah kita mentaati perintah dia, mensyukuri nikmat dia. Baik, jadi benar apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, kata perjalanan di antara satu langit ke satu langit itu memakan masa 500 tahun perjalanan. Wajib kita percaya. Wajib percaya. Perjalanan daripada satu langit ke satu langit, 500 tahun perjalanan. Wajib kita yakin 500 tahun lagi sebelum sampainya syurga telah dapat dihidu harumnya syurga. Wajib kita yakin. Begitu dahsyatnya, wanginya, harumnya syurga yang Allah Ta'ala nak letakkan hamba-hambanya yang beriman. Punyalah wangi. 500 tahun perjalanan, belum sampai lagi 500 tahun perjalanan, bukan 5 jam, 500 tahun perjalanan belum sampai lagi dah dapat dihidu wanginya syurga. Dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak bagi siapa tu, nak letakkan siapa tu dalam syurga yang begitu hebat keharuman dia tu? Hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Duduk dalam tu selama-lamanya. Jadi wajib percaya. Begitulah juga maka wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu Rasul. Wajib i'tiqad, makna wajib yakin di dalam hati kita. Siapa pun kita, meskipun kita ahli maksiat, meskipun kita orang tak sembahyang, meskipun kita orang yang melakukan dosa dan maksiat, wajib hati kita membenarkan, menyungguhkan, yakin bahawasanya Rasul itu benar. Setidak-tidaknya dia akan menjadi hamba yang maksiat tetapi beriman. Maknanya selagi dia beriman, sebesar apapun, sebanyak mana pun maksiat yang dilakukan, akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tu penting iman. Iman ni peluang terakhir hamba nak masuk syurga. Imanlah yang paling akhir sekali, peluang terakhir. Sejahat apa pun jangan sampai rosak akidah. Jangan. Kalau rosak akidah, jangan kata jahat, yang baik pun neraka tempatnya. Dia baik, akhlaknya baik, orang kata semua dia, orang semua orang kata dia baik, dia bagus, dia sembahyang, dia puasa dan sebagainya, tapi akidahnya sesat, neraka selama-lamanya. Jadi jaga akidah kita, ngaji akidah betul-betul. Jemput datang Masjid Putih no. Setiap hari Ahad 9.30 pagi, minggu pertama, ketiga, kelima, kita ada buka kelas itu. Baru 3 kali kot, 3 kali rasanya, 3 kali ke 4 kali. Hari Ahad. Lepas pergi tu, pergilah pantai. 9.30 sampai 10.30. Hari Ahad. Pakat-pakat datang Masjid Putih, Masjid Tanah. Minggu pertama, ketiga, kelima, 9.30 pagi. Ngaji tauhid, ngaji akidah, jaga akidah kita. Akidah ni peluang terakhir kita. Jahat apa pun, selagi akidah betul, insya-Allah ada syurga untuk dia. Tapi sebaik apa pun, kalau akidahnya sesat, habis. Hafal Quran, akidah sesat, tak jumpa syurga, tuan-tuan. Hafal Quran, hafal hadis, akidahnya sesat, tak jumpa syurga, tuan-tuan. Jadi jangan kita buat main-main masalah akidah ni. Jaga betul-betul, ngaji, fahamkan. Baik, maka wajiblah kita i'tiqadkan benar mereka itu pada dakwa mereka itu akan nubuwah dan risalah. Jadi apabila perkataan mereka itu benar, di antara perkataan mereka apa? Dia kata ana Rasulullah, aku ini pesuruh Allah, maka wajiblah kita membenarkan.
Wajiblah kita mengiyakan apabila para rasul tadi mengaku mendakwa dirinya, ana Rasulullah, aku ini utusan Allah, maka benarlah tu kita wajiblah kita beriman. Beriman, yakin bahawasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih khusus oleh Allah untuk membawa risalahnya kepada umat. Risalah maksud apa? Pangkat kerasulan. Risalah maksud pangkat kerasulan. Nubuwah pangkat kenabian. Wilayah pangkat kewalian. Dan pada barang yang menyampai mereka itu, makna barang ni sesuatu yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang terdahulu, apa sahaja yang mereka sampaikan semuanya itu benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka. Ni baru kata benar tidak ada tidak benar melainkan benar belaka. Rasul yang dekat mahkamah tu bohong ni. Saya mengaku apa yang saya cakap ni benar, tak boleh tak benar melainkan benar. Bohong itu ni benar, ni yang betul-betul benar. Zahirnya benar, batinnya benar, tingkah lakunya benar, perbuatannya benar, apa yang dicakap benar dengan apa yang dibuat. Kalau dia kata sayang, memang sayang sampai ke hati, itu benar. Bukan sayang disebut lidah tapi hatinya tidak, itu dusta, itu bohong. Kalau dikata dimaafkan, memang maaf sampai ke hati, bukan di lidahnya tapi hatinya tidak, itu dusta namanya. Kita ni kena benar zahir batin. Sebab itu akhlak Rasulullah yang disuruh kita menirunya. Siapa yang meniru akhlak Rasul, selamatlah dia. Selamatlah dia, berjayalah dia. Fattabi'uni, Nabi kata hendaklah kamu tiru akan aku. Bila kamu tiru akan aku, akhlak aku zahir batin, taat kepada apa yang aku suruh, yuhibbukumullah, kamu akan dikasihi oleh Allah. Siapa pun, sekaya apa pun dia, semiskin apa pun dia, secacat apa pun dia, bila dia taat, dia ikut Rasul, maka dia dikasihi oleh Allah. Dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajiblah kita percaya. Bila Nabi kata wajib solat 5 waktu, kena percaya, kena terima, kena yakin dan kena laksanakan. Bila Rasul kata wajib puasa, demikianlah juga wajib yakin. Bila Rasul kata wajib menutup aurat, wajib menuntut ilmu, haram mengumpat, haram berdengki, haram berdendam, haram bersangka buruk, wajib percaya, wajib terima benda tu. Itu sempadan-sempadan hudud-hudud daripada Allah. Sempadan-sempadan. Hudud tu mana? Batasan-batasan yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas kita hamba, nak jaga kita ni daripada jatuh ke dalam kemudaratan. Itu hikmah kenapa kita di sisi orang Islam ni banyak sempadan. Sebab Allah nak jaga daripada mudarat dunia dan akhirat. Dan pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang gaib. Apa maksud perkara yang gaib ni? Yakni barang yang telah lalu, contohnya tentang kisah Nabi-Nabi, kisah Rasul-Rasul yang terdahulu. Maknanya gaib, benda tu kita tak pernah tengok, tak pernah jumpa. Tapi Rasul menceritakan tentang Nabi-Nabi yang dulu, Rasul-Rasul yang dulu, umat yang dulu, itu masuk dalam perkara gaib juga. Maka wajiblah kita percaya. Kisah Raja Namrud begini, kisah Fir'aun begitu, kisah Qarun begitu, macam-macam lah. Maka wajib kita meyakini. Kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Allah Lut, Nabi Allah Nuh, semua tu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepelik apa pun cerita tu wajib kita percaya kerana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda wajib bersifat benar, tidak bohong sekali-kali.
tidak dusta. Bohong ni dua makna. Bohong ni dengan makna apa? Satunya contoh ni memutarbelitkan. Itu bohong. Benda yang sebenarnya berlaku begini diputar belit jadi cerita lain. Itu bohong. Tidak ada sifat macam tu pada Rasul. Kita, meskipun kita kata kita ni benar, banyak lagi yang tak benar. Kadang-kadang benar pada perkataan tapi perbuatannya tidak. Kadang benar dalam bahagian ni tak benar pula. Jadi tak sama, tak sama sifat benar hamba dengan sifat benar umat, tak sama dengan sifat benar Rasul. Rasul ni benar zahir batin, daripada kecil sampai wafat tak pernah bohong sekali-kali. Kita bohong. Jangan kata kecil, dah tua-tua pun bohong tak kita? Kesalah. Betul lah, asyik baik betul ni. Kalau kecil lagi lah, dah tua-tua pun bohong. Waktu kecil lagi lah kuat bohong ni. Tu kita umat. Kita umat Nabi tidak sekali-kali bohong, tak bohong. Benar, barang siapa yang meragui kebenaran Rasul, rosak akidah. Jadi masuklah dalam perkara gaib tadi, kisah-kisah, cerita-cerita tentang Nabi-Nabi yang dahulu-dahulu, dan masuk juga dalam perkara gaib benda yang akan datang. Benda tak berlaku lagi, tapi Nabi dah sebut dah. Sekian akhir zaman begini, wajib yakin benda tu pasti berlaku. Cuma tunggu masa dan ketika yang Allah kehendaki. Ya Rasul kata hari kiamat begini, Dajjal begitu, Nabi Allah Isa begini, Imam Mahdi begini. Pasti akan jadi, pasti akan berlaku. Cuma masa itu tadi, bila yang Allah kehendak, bila. Selagi tak sampai waktu yang Allah kehendak, sedia kala lagi keluarnya Imam Mahdi contohnya, takkan keluar. Tapi pasti berlaku. Itu masuk di dalam kata apa? Hukum aradi, janji Allah pasti. Tak tahu waktu bila, rezeki siapa, tak ada. Rezeki siapa nanti yang boleh bertemu, ataupun yang boleh bertemu lah dengan makna zaman lahirnya, keluarnya Nabi Allah Isa ataupun Imam Mahdi. Itu waktu siapa tu tak tahulah kita. Tapi pasti berlaku, mustahil tidak berlaku, kerana perkara itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tak percaya, rosaklah akidahnya. Dia kata aku tak percaya tentang cerita pasal Dajjal ni, aku tak percaya ya, pasal Imam Mahdi ke, macam tak logik dia, rosak akidah. Sebab apa? Perkara itu dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, rosak akidah. Dan pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang gaib dan lainnya. Maksud lain daripada benda-benda gaib. Gaib tadi tentang syurga, tentang neraka serta azabnya, syurga serta nikmatnya, itu semua gaib tu. Wajib kita yakin, wajib yakin. Nabi sifatkan syurga tu begini hebatnya, wanginya, indahnya. Wajib yakin syurga memang gitulah, seperti mana yang Nabi sifatkan tu. Kalau neraka, Nabi ceritakan azab neraka begini di padang mahsyar nanti, makna kucar kacirnya, azabnya begini. Wajib yakin begitulah sungguh-sungguh yang akan jadi di padang mahsyar. Dalam alam barzah pula Nabi cerita begini, orang yang mati akan bertemu dengan malaikat gini, malaikat gitu, akan bertemu dengan malaikat maut. Macam mana sifat malaikat maut Nabi ceritakan, memang benar-benar begitu. Malaikat maut. Jadi mana-mana orang yang yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul tentang perkara gaib tadi, akan menjadikan dia hamba yang takut, yang gerun. Takut dengan Allah, takut dengan janji-janji azab yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Rasul, menjadikan dia hamba yang taat kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh beribadat, sungguh-sungguh jaga hatinya, sungguh-sungguh bersihkan hatinya. Sesakit apa pun, dia tetap memilih sifat-sifat mahmudah dalam hati. Sebab apa?
Dia takut dengan ancaman azab yang menantinya nanti di alam barzakh. Seandainya dia mati membawa sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dalam hati, dia akan buang. Dia tak berani nak simpan. Dia tak berani nak simpan hasad, dengki, dendam, mengumpat. Dia tak berani nak simpan. Nabi kata orang yang berdengki, Allah hapuskan semua pahala amalnya. Memang begitulah hakikatnya yang berlaku. Memang betul lah malam ni kita ada dengki dengan orang lain. Kita harap-harap nikmat orang tu hilang, nikmat orang tu Allah ambil balik, Allah tarik balik. Yang kaya mudah-mudahan jadi miskin, yang bahagia mudah-mudahan jadi bergaduh, bercerai-berai, yang erat mudah-mudahan terputus silaturahimnya, yang untung niaga biar jadi rugi. Contohnya ada sifat tu dalam hati kita sekarang, percayalah segala pahala amal kita daripada sekarang bawa ke belakang semuanya telah dihapuskan oleh Allah. Hapus. Tak kira berapa kali haji, berapa kali umrah, berapa banyak wakaf yang kita buat, semua tu dipadam oleh Allah. Siapa kata tu? Nabi SAW. Nabi bohong tak? Tidak. Jadi orang yang yakin dia akan takut. Dia akan takut nak berdengki. Dia takut nak berdengki. Takut. Sebab apa? Sayangkan pahala amal ibadah. Sebab nak buat bukan senang. Nak buat, nak kena pegang dengan setan, dengan nafsu, dengan dunia macam-macam, nak kena pegang baru boleh buat. Lepas tu makan masa pula. Tiba-tiba dengan dengki tadi padam semua. Siapa kata? Nabi tak bohong. Nabi bukan cakap tu kerana nak menakut-nakutkan. Tak, memang hakikatnya begitulah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, maksud daripada hadis itu ada kumpulan malaikat-malaikat yang Allah arahkan, Allah perintahkan supaya mencari majlis-majlis zikir, majlis ilmu di atas muka bumi ni. Kemudian singgah situ, ambil nama-nama orang yang hadir, kemudian serahkan kepada Allah, dan Allah memberi keampunan kepada mereka yang hadir. Memang sungguhlah begitu. Ini nama-nama tuan-tuan perempuan ni malam ni diambil oleh malaikat. Lepas ni kalang diserahkan kepada Allah, diberi keampunan. Apa lagi Nabi kata? Orang yang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu tu, dia sedang berada di bawah hamparan sayap malaikat ni. Penuh ni sekarang ni tuan-tuan sekarang. Kalau betul lah kita punya majlis ilmu ni ikhlas kerana Allah, itulah di antara perkara yang sedang berlaku, yang Allah tutup daripada mata zahir kita. Sekarang ni kita sedang dipayungi, dikerumuni oleh para malaikat sampai ke langit sana. Kerumun. Sebab apa? Malaikat ni dia seronok dengan majlis ilmu. Begitulah. Kita kena rasakan. Kena rasa. Sebab tu orang yang mata hatinya bersih, dia dapat merasakan benda-benda tu. Itu yang menyebabkan dia jadi seronok, dia jadi semangat. Sebab tu tadi, hatinya tadi, keimanan itu tentang perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda tu bukan dongeng, hakikatnya begitulah berlaku. Seandainya sekarang ni Allah Ta'ala membuka hijabnya, boleh tengoklah silap-silap mati gitu terperanjat gitu. Jadi ada hikmah lah tu Allah sembunyi. Yang kita ni bukan kuat semangat tengok hantu lawak-lawak pun peranjat dah kita. Hantu berlakon kita tahu berlakon, takut itu. Tahu berlakon, bukan hantu betul, cerita lakonan. Kita takut. Takut kan berlakon, kan kau tahu berlakon. Belum yang real lagi, yang berlakon pun takut. Ni benda-benda gaib ni, malaikat ni kejadian ni hebat-hebat, dahsyat-dahsyat, bukan kecil-kecil anak malaikat ni. Kalau Allah buka kan, mati kita pergadat ni juga. Dah tak boleh nak buat amal ibadah. Jadi ada hikmah Allah suruh benda-benda tu. Ada maslahah dia. Satunya di antara nak menguji sejauh mana keyakinan, kepercayaan terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok betul ke dia yakin dengan Rasul. Betul ke orang ni yakin dengan Rasul? Betul ke dipercaya yang ni utusan Allah? Jadi Rasul menceritakan tentang benda-benda gaib. Nak tengok orang yang yakin, dia akan terima, dia akan percaya meskipun tak dapat dilihat oleh mata kasar. Sebab tu tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, berlaku sewaktu Nabi SAW kembali daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada di kalangan para sahabat yang murtad. Ada kalangan sahabat yang murtad.
Sebab apa? Tak percaya dengan perkara gaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semualah ada. Segelintir sahabat yang menarik balik keimanannya kepada Rasul, tak percaya Rasul. Sebab apa? Cerita pelik-pelik, naik ke langit lah, beginilah, begitulah. Ada yang murtad. Tapi yang murtad tu tak panggil sahabat lah. Sahabat ni dia beriman sampai mati. Tu sahabat. Nak cerita orang yang awal-awalnya tu tadi percaya dengan Rasul. Bila Rasul ceritakan tentang benda yang mencarikan adat, benda yang menyalahi hukum adat, hukum kebiasaan, maka mereka dah mula mempertikaikan ataupun tak percaya. Dia kata, gila Muhammad. Aku naik ke langit nak pula begini begitu. Habis ramai yang murtad. Na'udzubillah. Sebab tu Nabi SAW kagum dengan kita umat akhir zaman. Walaupun tak pernah bertemu Nabi, berjumpa Nabi, tapi hati kita yakin sungguh-sungguh dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Walaupun kita tak pernah tengok mukjizat depan mata kita. Inilah anugerah yang sangat mahal yang Allah bagi pada kita. Tak pernah jumpa Rasul, tak pernah tengok mukjizat pun, tapi pegangan dalam hati kita sungguh-sungguh yakin percaya. Tengok tu saudara mara kita di Palestin tu, sanggup kau buat apalah, namun nak meninggalkan Islam tidak sama sekali. Padahal mereka tak bertemu pun dengan Rasul, tengok mukjizat, tapi iman dia tadi itu dahsyat. Sebab tu Nabi rindu dengan umat akhir zaman. Nabi rindu sangat dengan umat akhir zaman. Nabi nak bertemu dengan kita. Hebat. Tak jumpa Rasul, tak tengok mukjizat, tak jumpa depan-depan, tapi keyakinan dalam hatinya macam bertemu, macam berjumpa. Itu anugerah Allah, tuan-tuan. Betul, iman ni anugerah Allah. Kena jaga baik-baik. Bila Allah bagi, Allah boleh ambil bila-bila masa. Jadi di antara benda yang kita mesti kena takut, dicabut iman oleh Allah. Siapa yang memberikan kepercayaan? Allah. Siapa yang boleh menarik kembali keyakinan ini menjadi ragu-ragu? Juga Allah. Sebab tu kena syukur, ya Allah, pilih kita jadi orang beriman, padahal tak pernah pun kita minta jadi orang beriman. Lahi-lahi Allah pilih kita jadi orang beriman. Maka jagalah baik-baik, kerana tak semua orang yang lahir beriman itu matinya beriman, sebab tak pandai jaga. Terlalu senang, terlalu selesa dengan iman tadi, sehingga mereka tidak ambil tahu, tak ambil peduli apa iman itu yang sebenar-benar dan bagaimana cara nak menjaga iman. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada memberi peringatan kepada kita, jangan terlalu seronok dan selesa dengan nikmat iman dan Islam yang Allah dah bagi. Kenapa? Kerana kalau kamu terlalu seronok dan merasa selesa, kamu takkan mengambil tahu dan tak nak jaga. Kamu takkan ambil tahu tentang agama Islam dan iman, sebab kamu dah terlalu selesa. Apa lagi nak belajar-belajar? Aku orang Islam. Dia jadi macam tu. Apa lagi nak belajar, nak ambil tahu tentang iman, akidah? Aku bukan orang tak beriman. Dia jadi macam tu. Bahaya lah. Bahaya. Dan lainnya. Yang lain apa pula? Contohnya perkara yang bersangkut paut dengan hukum agam. Itu lain daripada perkara gaib. Nabi kata benda tu wajib, Nabi kata benda tu harus, Nabi kata benda tu sunnah, Nabi kata benda tu haram. Wajib yakin, wajib percaya. Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu fardu, wajib. Kena percayalah. Siapa kata menuntut ilmu fardu ain tidak wajib, maknanya dia tidak percaya kepada Rasul. Rosaklah akidahnya, murtadlah dia, syiriklah dia. Kerana tidak mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Rasul. Rasul kata menuntut ilmu fardu ain itu wajib. Tiba-tiba dia kata mana pula wajib pula, tak kena wajib. Rosak lagi dah, kafir. Bukankah benda yang boleh mengkafirkan itu 3? Yang pertamanya perkataan, yang keduanya perbuatan, yang ketiganya pegangan yang salah dalam hati. Itu contoh murtad dengan perkataan. Nabi kata menuntut ilmu fardu. Maksud ilmu fardu ni ilmu fardu ain, wajib belajar. Tiba-tiba dia kata tak wajib belajar fardu ain. Maka murtadlah dia, na'udzubillah. Allah. Dan jika atas jalan seloroh sekalipun, maksudnya
walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan cara bergurau, walaupun Nabi bergurau, tetap benar gurauan Rasul tu benar. Bukan mengarut, bukan mengarut. Walaupun Rasul bergurau, benar gurauan Rasul, tak bohong. Tak sama macam kita bergurau ni, kadang-kadang benda tak ada saja duk buat lawak-lawak begitu, bohong. Dan mustahil lawannya, lawan bagi benar tadi. Jadi apa hukum benar Rasul? Hukumnya wajib. Lawan bagi benar apa? Bohong. Apa maksud bohong? Mengatakan sesuatu menyalahi hakikat perkara, itu bohong. Kalau hakikat perkara warna putih, kita kata biru, bohonglah tu. Walaupun kita sebut tadi biru dalam keadaan kita memang tak tahu, ataupun kita tahu warna putih tapi saja nak cakap warna biru, tu namanya bohong. Hakikat benda tu putih, saya tahu dah benda tu putih, tapi saya saja cerita dengan tuan-tuan benda tu biru, benda tu kuning, benda tu hitam. Bohong namanya. Ataupun saya tak tahu hakikat benda tu macam mana, saya main hentam aja. Lalu saya kata warna kuning tu menyalahi dengan hakikat perkara, pun namanya bohong. Jadi sifat dusta, sifat bohong pada Rasul itu mustahil. Apa maksud mustahil? Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali ada pada Rasul. Tak boleh. Akal kita tak boleh nak membenarkan yang Rasul itu bersifat dusta. Baik, mana dalilnya, mana bukti? Kenapa nak kena tahu dalil? Dalil ni perlu, bahkan wajib kita tahu supaya nak meneguhkan kepercayaan kita. Sebab tu wajib belajar dalil-dalil, ambil tahu juga keimanan kita pada Allah. Allah tu ada, Allah tu kuasa. Mana dalil-dalil kita kena tahu, tuan-tuan. Sekarang ni banyak orang rosak akidah, tuan-tuan. Banyak orang rosak akidah, tuan-tuan. Bila mereka diuji oleh Allah dengan masalah kehidupan, maka syaitan iblis mengambil kesempatan mencucukkan jarum-jarum di dalam hatinya, sehingga yang asalnya mereka yakin adanya Allah, tapi apabila diserang oleh nafsu syaitan iblis dalam hati tadi, maka turun martabat imannya daripada yakin jadi ragu-ragu. Betul ke Tuhan tu ada? Aku dalam kesusahan, dah lama aku duk doa. Kata kalau doa dimustajabkan doa. Ni aku dah doa tak sembuh-sembuh pun, tak sihat-sihat pun, macam-macam usaha ikhtiar dah aku buat tak baik-baik pun. Betul ke ada Tuhan? Habis usaha kita. Dia dah jadi ragu-ragu kan? Betul ke ada Tuhan? Kalau ada, kenapa aku tak ditolong? Kenapa kalau ada, kenapa tak makbul? Kalau ada, kenapa aku tak sihat-sihat? Setan datang. Orang yang ada ilmu dia boleh tolak, dia boleh tepis, sebab dia ada dalil. Aku tetap yakin adanya Allah, walaupun penyakit aku tak sembuh-sembuh, walaupun doa aku tak dikabulkan oleh Allah, aku yakin adanya Allah. Itu kalau dia ada ilmu. Kalau tak ada, mula-mula kalau ujiannya lemah, boleh jadi dia bertahan lagi. Tapi kalau dihujani oleh tekanan-tekanan dalam hati tadi, yang mengambil kesempatan waktu kesusahan dia, habis rosak kita. Na'udzubillah. Jadi dalil kita kena tahu. Dalil ni tempat pegang, dalil ni tempat berpaut. Kalau ribut sekuat mana pun ada tempat kita berpegang, insya-Allah takkan tercampur iman kita. Tapi kalau tak ada tempat berpaut, habis silap-silap sepoi-sepoi pun melayang akhir. Sebab tu kena tahu dalil ni. Mana dalil sifat Rasul tu bersifat siddiq? Mana dalilnya, mana buktinya? Dalil siddiq mereka itu bahwasanya jika berdosa ataupun berbohong, berdusta mereka itu Rasul, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Kalau Rasul tu bohong, membawa kepada bohonglah pula apa yang disampaikan oleh Allah. Kerana apa tu? Kerana membenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka itu. Allah Ta'ala membenarkan mereka itu. Allah membenarkan. Allah kata Rasul-Rasul ni bersifat benar.
Jadi tiba-tiba Rasul tu sebenarnya pembohong. Rasul pembohong ni, contoh ni dalil dia. Kalaulah Rasul tu bohong, kalau Rasul tu bersifat dusta, maka akan mengakibatkan firman ataupun maknanya khabar daripada Allah pun jadi bohong juga, kerana Allah sendiri yang membenarkan mereka. Contohnya, saya ada kawan si A. Si A ni pembohong, pemutar belit. Saya kata dia orang yang benar. Bohong tak ni? Saya bohong lah. Dia putar belit, saya kata dia orang yang benar, maknanya saya bohong. Sepatutnya saya kata dia orang yang pembohong, sepatutnya saya kata gitu. Tapi saya kata, oh dia ni orang yang baik ni, orang yang jujur ni, tak ada bohong. Padahal dia pembohong, putar belit, makna membawa kepada saya pun berbohong. Jadi kalau Rasul berbohong, membawa kepada Allah juga jadi dusta juga. Kenapa? Kerana Allah sendiri membenarkan Rasul. Allah sendiri membenarkan Rasul. Bagaimana? Mana dalil Allah Ta'ala membenarkan Rasul tu? Dengan mengurniakan mereka itu, para Rasul alaihi wassalatu wassalam ataupun Nabi-Nabi, beberapa mu'jizat. Mukjizat ni perkara-perkara yang mencarikan adat yang berlaku di sisi para Nabi, para Rasul. Sesuatu yang menyalahi hukum adat. Kita dah belajar ada hukum adat, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ni, tapi mukjizat ni dia menyalahi kebiasaan. Kebiasaan takkan jadi begitu, takkan berlaku begitu, tapi di sisi Nabi Rasul ni berlaku benda begitu. Benda pelik-pelik, menyalahi hukum adat, hukum kebiasaan, itu namanya mukjizat. Wajib percaya adanya mukjizat, jangan ragu-ragu dengan mukjizat. Nabi membelah Nabi Musa membelah lautan, itu mukjizat, itu benda menyalahi hukum kebiasaan. Mana boleh nak membelah laut tu? Dah siapa hakikat yang membelah tu? Allah cuma memerintahkan Rasulnya berbuat begini dan begitu. Maka yang menghasilkan benda itu adalah kekuasaan Allah. Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, mengisyaratkan membelah bulan, maka terbelahlah bulan tu. Satunya di kiri, satunya di kanan, dapat disaksikan oleh manusia pada waktu tu. Siapa yang membelah tu? Allah. Allah yang membelah tu hakikatnya. Allah suruh Nabi Musa campakkan tongkatnya. Bila campak, tukar jadi ular. Siapa yang menukarkan daripada kayu kepada binatang ular yang begitu hebat tu? Allah. Bukan Nabi Musa tu ada kuasa dah. Dia manusia sama je. Nabi Rasul dia tetap manusia yang tidak boleh memberi bekas. Ingat tu akidah kita cuma dah mereka itu kekasih Allah. Apa yang dia nak, Allah tunaikan selalu. Sama lah macam wali-wali Allah. Dia nak apa, dia terlintah apa, Allah tunaikan. Dah naik martabat peringkat kekasih dia. Kekasih ni dia tak nak pun dia bagi, tak nak pun dia bagi, dah kasih. Ni kekasih Allah. Sebab tu ada wali-wali Allah yang hebat-hebat. Terlintah dia dalam hati, Allah jadikan. Sebab tu kena takut kita dengan orang macam tu. Tapi biasa orang tu orang sabar. Kalau kena macam kita, banyak orang meninggal rasanya. Panah hati je, tadah tangan, dah umum masjid. Panah hati je, tadah tangan, dah umum masjid. Sebab tu Allah tak bagi benda tu kat kita, sebab kita ni bukan orang baik. Penuh hati dengki, dendam, macam-macam lagi. Allah tak bagi kita. Allah bagi pada orang-orang yang selayaknya, yang menjaga amanah, yang sabarnya tinggi, yang menjaga rahsia tu, orang-orang kasyaf tu, orang-orang yang Allah bukakan mata hati, boleh mengetahui rahsia-rahsia. Bukan orang macam kita, orang yang hatinya benar-benar amanah. Kalau macam kita ni, memang kita jajalah kat kedai kopi. Semalam aku selisih dengan mamak tu, kambing kepala dia. Semalam aku selisih dengan kawan kita tu, tapi bukan kepala dia, kepala kambing. Tak kenanya.
Jangan main-main tuan-tuan. Ada benda-benda yang macam tu Allah bukakan, Allah tunjukkan hakikat orang ni gini-gini pada orang-orang yang tertentu, yang orang yang memang betul hatinya bersih amanah. Kalau macam kita ni habis kita jaga, kita ni jenis tak boleh simpan amanah, jenis tak boleh simpan rahsia kita ni. Semua nak bagi tahu orang, yang tertutup pun kita gali. Nak tahu juga apa rahsia. Lepas tu nak cerita orang. Tu buruk perangai kita. Baik, kemudian membenarkan mereka itu dengan menggunakan mereka itu kan beberapa mukjizat yang menempati firman-Nya Allah Ta'ala, telah benarlah hamba-Ku. Maksudnya begini, dengan Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada para Nabi Rasul tadi, itulah mengisyaratkan bahawasanya Allah membenarkan mereka itu. Dengan Allah menganugerahkan mukjizat tadilah, itulah isyarat Allah membenarkan mereka itu. Kalau seandainya mereka itu pendusta, pembohong, Allah tidak akan menganugerahkan mukjizat kepada mereka. Sama macam tauliah lah tuan-tuan. Bila orang tu diberi tauliah, menunjukkan dia menyampaikan agama yang benar, tapi tak percaya kan tuan-tuan. Ada yang waktu nak ambil tauliah aja dia berlakon ahli sunnah, bila dah dapat dia sebarkan wahabiah dia. Jadi tak boleh percaya juga tauliah tu. Tengok keadaan tuan-tuan, kena bijak cerdik dah sikit, kena ambil ilmu sikit. Dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, macam mana kita kena tahu sebagai dasar dan asal. Bila dengar je orang tu tadi ngajar pelik-pelik aja, kita dapat kesan dah tu. Tapi kalau kita pergi tadah dalam keadaan kita kosong, itu yang kita angguk-angguk terima telan tu. Sebab tu penting kita ni ngaji kena tahu. Tak nanti kita kena tipu dengan orang-orang buat fahaman pelik-pelik. Sebut dalam kitab Misbah Humuni, dia kata fahaman yang sesat lagi menyesatkan ni dibawa oleh orang-orang yang kita tidak menyangkakan yang dia tu bawa fahaman sesat. Dari segi keterampilannya, tingkah laku, tutur kata, memang tak tahu, memang tak ada tanda-tanda dia ni bawa fahaman yang sesat. Dengan jubahnya, dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan hafalan Qurannya, dengan bacaan sadaqnya, dengan baca hadisnya yang bergabung. Kita kata ini garanti betul lah ni. Sebab tu ramai orang terikut. Sebab tadi apa? Tidak disangkakan orang-orang yang macam tu membawa fahaman yang sesat. Kita lah yang jadi mangsa ni. Kita orang awam ni lah, sebab kita datang sebuah masjid ni bersangka baik nak ambil ilmu. Jadi kita terima je lah siapa yang bawa, yang datang tadi, kita pun kutip. Padahal rupa-rupa dalam banyak-banyak yang kita kutip tadi ada benda sesat kita kutip sekali. Tapi kita tak tahu, kita tak ada ilmu. Macam mana kita nak membezakan yang betul yang salah, sedangkan diri kita pun tak ada ilmu, betul? Boleh tak kita nak membezakan sesuatu tu betul ataupun salah kalau di dalam keadaan kita sendiri pun tak tahu? Boleh? Orang yang boleh membezakan ni bila dia ada ilmu, baru boleh beza. Tak ada ilmu, macam mana nak beza fahaman yang betul dan fahaman yang salah, syariat yang betul dengan syariat yang salah? Kita sendiri pun tak ada ilmu. Jadi golongan ni dia mengambil kesempatan ni menyesatkan orang awam, menyebarkan fahaman dia. Sebab apa? Orang awam ni ghalibnya memang tak pandai, memang tak tahu. Sebab tu banyak orang terikut. Kerana tidak disangkakan orang yang bawa tadi, yang datang berceramah tempat kita ngajar tadi, rupa-rupanya dia bawa fahaman ni yang pelik-pelik rupanya. Lainlah kalau ada tanda-tanda bila dia datang bawa fahaman Wahabi, lain. Contohnya bertocang ke contohnya, boleh tahu. Ini dah dia baca Fatihah, baca Quran aja biasa. Mana kita nak tahu dia bawa fahaman Wahabi? Apa nak takut sebut Wahabi? Takut tuan-tuan? Kan di sini pengikut-pengikut dia. Tanya je. Quran, sebab benda tu banyak hebat. Dah kalau kita tak beritahu, siapa nak beritahu? Dia beritahu lah, supaya beringat maksudnya. Supaya berhati-hati dalam menerima ilmu. Salah ilmu, salahlah agama kita tuan-tuan. Jadi baik-baik. Salah ilmu, salah agama kita. Salah guru, salah agama kita.
Kita takut, kita bimbang kerana ada pahaman-pahaman yang boleh menarik sedikit demi sedikit merosakkan akidah. Kalau dalam bab masalah khilafiyah, dalam bab fiqh ni itu tak ada masalah lagi. Tapi kalau dah mula dia menyentuh perihal akidah, inilah bahaya. Sebab tu jangan dekat-dekat. Jangan duk dekat-dekat. Sebab kalau saya berpahaman tu, saya akan cuba menyampaikan pahaman saya kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan mengikut pahaman saya. Takkan saya nak sebarkan pahaman lain lah. Dah saya pegang dengan pahaman W tu. Dah tentulah saya nak juga tuan-tuan menerima pahaman tu. Betul tak? Tapi saya tak cakap direct. Saya sikit-sikit, saya heret. Tuan-tuan tak sedar, tak perasan, dah terikut. Dah Tuhan duduk atas langit. Dah Tuhan duduk atas langit. Dah Tuhan turun naik langit. Habis kan? Mula-mula dulu tak sembang pasal tu lagi. Sikit kita dah suka dengan dia, kita dah seronok dengan dia, kita dah tertarik dengan ceramah dia. Bila dia sampaikan benda macam tu, kita terima dah. Itu cara dakwah dia. Dia tarik dulu hati masyarakat supaya seronok dengan dia. Tuan-tuan kalau dah seronok, nak tolak payah dah tuan-tuan. Takkan nak tinggalkan majlis ilmu dia. Dia mengajar sedap. Ke? Jadi telanlah tahi-tahi pun telan dah sedap punya pasal. Tu cara dia dakwah, saya bagi tahu. Tarik dulu minat masyarakat, bila masyarakat seronok dengan dia, dia akan masukkan faham tu. Kita tak tahu. Angguk kepala. Habis. Wal'iyadzubillah min dzalik. Moga Allah peliharalah. Kalau dah sentuh bab akidah, itu tak boleh dimaafkan dah tuan-tuan. Sebab menjadikan orang boleh jadi kufur. Rosak akidah, kufur lah. Adakah benda tu benda kecil? I'tiqad Tuhan bertempat tu kecil ke benda tu tuan-tuan? Benda besar, menyamakan Allah dengan sesuatu. Hati-hati. Hati-hati, selalu ingatkan hati-hatilah. Hati-hati dah ngaji akidah betul-betul. Ngaji akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20 betul-betul. Bila sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, ngaji sifat 20. Dalam kutubah pun ada cerita kan? Dalam kutubah ada cerita akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni sama ada mengikut Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Apa dia? Inilah yang dalam kitab ni. Kalau kita sendiri tak nak mengaji apa yang dimaksudkan akidah ahli sunnah wal jamaah, Abu Mansur Maturidiyah, Abu Hasan Al-Asy'ari, macam mana kita nak faham apa itu akidah ahli sunnah? Ni dalam kutubah duk sebut akidah ahli sunnah wal jamaah ikut fahaman apa Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Tapi apa dia? Entahlah, kita pun tak tahu. Sebab kita tak nak ambil tahu. Yang kita pegang Tuhan atas langit, Tuhan turun naik langit, Tuhan ada tangan tapi tak serupa dengan tangan orang. Itu bukan ajaran ahli sunnah, itu bukan fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Sebab tu kena ngaji. Bukan marah nak nasihat gitu lah. Mana memang marah. Nasihat dia nak dengar-dengar, nak ikut-ikut, terpulanglah. Supaya nanti kita tidak dipersoalkan. Ambil kita bagi tahu dulu. Kita dosa pun banyak. Dan dusta khabar Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil. Maka sabitlah benar mereka itu. Benarlah mereka itu Rasul. Dan apabila sabit ia, makna apabila sungguh-sungguh mereka itu bersifat dengan benar, maka mustahillah dusta mereka itu. Bila kita dah i'tiqad menyungguhkan bahawasanya Rasul itu benar, dengan sendiri tertolaklah dustanya Rasul. Jadi apa hukum benar Rasul? Hukumnya wajib. Apa hukum dustanya Rasul? Mustahil. Begitu. Kemudian kesimpulannya, bila kita dah tahu di antara sifat yang wajib ada pada Rasul ni benar, hendaklah kita sebagai hamba ni berusaha bersungguh-sungguh meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat benar. Jangan jadi orang yang pembohong. Usaha jadi orang yang benar. Zahirnya, batinnya benar. Usaha. Jadikan diri kita orang yang benar. Jangan dusta.
Barang siapa yang meniru akhlak Rasul, maka selamatlah dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa InsyaAllah tuan-tuan yang ada hajat sikit saudara kita ya, jemaah kita pakat-pakat bacakan Al-Fatihah khusus insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan hajatnya, iaitu mana AJK Surau ni, Encik Nazar bin Husin katanya sedang sakit sedang sakit, maksudnya di sekarang ni di Hospital Shah Alam. Jadi kita doa, maknanya hajat kita, doa kita pada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kesihatan, kesembuhan kepada beliau lah. Begitulah juga kepada yang lain-lain yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan yang baik supaya boleh terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah dipermudahkan urusan rawatannya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Khususan di hadin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim ajsadana wa sallim ajsadana wa sallim kulla syai'in a'taytana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka antas sami'ud du'a innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Terima kasih. Ambil berkat. Jangan dapat guna kitab tu. Kalau tak bawa kitab, tak dapat pakai kitab dia. InsyaAllah. Allahumma bismillah ya karim. Bismillah.